Baik, tuan-tuan yang ada kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, boleh buka. Ini kitab ilmu fikih. Ilmu fikih ni apa? Fikih ni ilmu syariat, terpecah kepada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, faraid. Ilmu fikih. Tuan-tuan dah tahu dah seragam Johor, ada yang belajar madrasah dan sebagainya. Ini ulang kaji. Ulang kaji. Baik, ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Ada 3 penggal. Baik, yang lepas kita dah baca tentang pendahuluan ya. Baik, jadi minggu ni kita terus masuk bab udhiyah. Udhiyah, kalau tuan-tuan tengok kandungan kat belakang sekali, 1, 2, 3, 4 daripada bawah, udhiyah atas akikah tu ke surat 178. 178. Kenapa bab udhiyah? Sebab ini dah Zulqa'dah. Dah bulan Zulqa'dah, tak lama lagi masuk bulan Zulhijjah. Maka 10 Zulhijjah itu hari raya kurban. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, kalau ilmu yang paling utama ialah ilmu yang paling semasa yang kita nak buat. Jadi dah dekat dengan hari raya kurban, kita ulang kaji bab kurban. Saya dah tiap-tiap tahun Ustaz buat kurban, nak baca lagi ke bab kurban? Kena baca. Kenapa? Kadang namanya manusia ni lupa. Insan tu, nama insan tu asalnya pelupa. Jadi bila pelupa, kita ingat balik. Ulang kaji. Imam Syafi'i sendiri belajar sistemnya ulang kaji. Contoh hari Selasa ni, hari Selasa belajar alif. Contohlah, Imam Syafi'i mana belajar alif satu hari? Banyaklah. Ini contoh. Hari ni belajar alif. Hari Rabu belajar ba. Hari Rabu tu bukan saja belajar ba, ulang kaji alif dan belajar ba. Nanti hari Khamis belajar ta. Sebelum belajar ta, ulang kaji alif, ulang kaji ba, baru belajar ta. Imam Syafi'i. Itu yang sampai jadi imam mazhab, mujtahid panggil. Jadi ulang kaji ni penting dalam agama. Jadi kita ulang kaji bab udhiyah malam ni. Udhiyah tu bahasa Arab. 77 nombor dia situ. Udhiyah atau korban. Zaman sekarang ni kalau kitab Idaman Penuntut, saya tengok ada yang rumi. Tuan-tuan yang tak berapa lancar Jawi boleh beli, tapi itu kena belilah sendiri. Yang rumi ada. Ada usaha untuk merumikan yang Jawi. Baiklah. Yang tahu Jawi tengok sama-sama. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad. Jadi hukum udhiyah ni sunat muakkad. Dia tak wajib. Tetapi muakkad ni yang dituntut. Yang dituntut. Maknanya sunat tetapi yang dituntut. Kalau tak buat tak berdosa. Tak berdosa. Tapi hukum sunat muakkad tu tak lepas. Bagi orang haji, orang yang mengerjakan haji, atau orang yang tidak mengerjakan haji, dua-dua sunat muakkad buat. Tiada wajib ia, melainkan jika dinazarkan. Dinazarkan ni maksudnya berjanji dengan Allah Ta'ala. Janji dengan manusia je wajib dipatuhi, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Macam mana janji dengan Allah Ta'ala? Seperti dikatanya, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Itu dia berjanji dengan Allah Ta'ala lah. Dia wajibkan diri dia berkorban. Asal hukum sunat muakkad, dia sendiri mewajibkan dirinya untuk berkorban. Itu dinamakan berjanji dengan Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya nazar. Maka kalau nazar jadi wajib. Tak dibuat berdosa. Dosa besar. Atau macam nazar, dia tak berdirect. Kalau kerana Allah wajib atas aku berkorban tu direct. Kataannya direct. Direct to the point. Tak. Dia tak sebut macam tu. Macam nazar, seperti dikatanya macam mana? Ini binatang ini aku jadikan korban. Maknanya dia tunjuk contoh lembu, ini aku jadikan korban. Dia tunjuk
Atau dia sebut, dia tunjuk tapi tak sebut, tapi dia kata korban aku, itu tunjuk tu dikira sebutlah. Tunjuk tu maknanya itu atau ini, kan orang malas nak sebut itu ini kan. Mana Rihal? Malas sebut kita. Rajin itu Rihal, rajin, malas itu je kan. Jadi tunjuk ataupun sebut ini atau itu, kemudian dia kata korban, maka dia bertukar daripada sunat menjadi wajib, dia jadi nazar. Apa masalahnya Ustaz? Kalau sunat jadi wajib tak ada masalah. Pasal saya pun memang nak buat korban Ustaz, saya dah bayar dah pihak pengurusan. Sunat ke wajib tak kisah, saya dah bayar dah. Masalahnya timbul nanti pada bab belakang tu. Nak sebut apa nama ni, nantilah kita sebut sebelum sampai tu kan, dia jauh sangat tu ke belakang. Cuma konsep dia, bila kita nak buat korban asal hukumnya sunat, tapi bila kita tunjuk ini binatang korban ataupun ini korban, gitu pun dah cukup, dia jadi nazar. Biasa berlaku orang tanya, buat korban tahun ni mana? Buat mana korban kau tu? Yang gitu-gitu tu, contoh yang warna hitam tu, yang warna coklat tu, contoh ni. Ada itu, ada ini, ada korban, itu korban aku, maka dia jadi wajib. Apa masalahnya Ustaz sebenarnya? Tak apalah, saya bukakan terus. Tengok muka surat 179. 179, 1, 2, 3, 4, 5 baris dari pihak bawah. 5 baris dari pihak bawah. Haram. Mula-mula satu kataan awal ni dah haram dah. Ni yang seram ni Ustaz. Haram makan korban wajib. Ini 4 perkataan ni. Ini yang terkejut orang dengar ni. Bila sebut haram makan korban wajib, itu yang jadi masalah besarnya. Pasal apa? Bila satu orang dia buat korban, kemarin dia belajar, orang buat korban ni hukumnya sunat. Jadi dibolehkan, dibenarkan harus makan ataupun ambil daging korban tu 1/3. Sebahagian lah, setengah kitab kata 1/3. Jadi dia korban 2/3 nak sedekahkan, 1/3 tu nak makan, nak ambil berkat. Itu kalau korban sunat. Tapi masalahnya awak dah tunjuk itu tu yang coklat tu korban saya. Bila cakap macam tu, itu dah jadi korban wajib. Bila korban wajib, haram makan korban wajib. Itu yang jadi masalah. Saya sebenarnya tak nak cakap Ustaz, tapi ada orang tanya. Biasa memang macam tu, orang tanya, kau buat korban mana lembu korban kau? Tu, buat pokok tu lembu korban aku. Bila orang tanya tu yang jawab, yang menanya dengan yang menjawab, kalau tak cukup ilmu pengetahuan, maka bertukarlah daripada sunat kepada wajib. Bila jadi wajib, haram dimakan. Tapi kalau tak tahu, habislah. Dah makan benda haram lah. Ada cara tak Ustaz nak ngelakkan perkara ni? Ada. Yang pertama, jangan sebut ini dan korban tu, jangan sebut. Korban buat mana? Adalah. Dia baca. Kadang orang nanya ni, dia ada nak banding-banding. Mana lembu korban kan tu? Kurusnya. Alahai. Berapa satu bahagian? 800. Patutlah. Tengok aku punya tu. Tu lembu korban aku tu. Kan besar tu. 1000 satu bahagian. Kita korban ni kena banyak sikit. Itu tujuan dia tu, tujuan asal dia nanya tu. Itu tu yang tak dikendaki dalam agama. Itu sebab dilarang. Satu lagi cara dalam kitab-kitab Arab, disebutkan hillah ataupun caranya, iaitu lembu sembelih. Tak sebut lembu korban, lembu sembelih. Tapi dah kalau orang nanya mana lembu korban kau, mana jawab sembelih, dah tak ingat kata sembelih tu.
Mana lembu korban kau? Lembu korban aku? Tu. Mana? Datang sembelih dah tak ingat dah. Jadi pakat-pakatlah kalau kita buat korban tahun ni, jangan nanya-nanya yang mana dibanding-banding. Baik. Sambung Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia membaca bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Artinya dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Tu ada ini, ada korban. Walaupun ia ada sebut perkataan ini ialah korban untukku, dia tak dikira wajib, tak dikira nazar. Kenapa? Kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil barakah, bukan niat memberitahu orang. Yang tadi-tadi tu nak beritahu orang. Baik. Tapi macam mana nak nguruskan tu, Ustaz? Dia gini, kena urus betul-betul lah. Lembu tu tanda nombor 1, 2, 3 tu, kemudian peserta korban. Jadi pihak pengurusan sebut lembu nombor 1 nama sekian, Doktor Selamat contohnya. Yang kedua, doktor apa lagi, nombor 1 semua doktor contohlah. Lembu 2 kumpul semua ni nak sembelih ni. Jadi diam-diam aje lah, siapa yang nama dipanggil datang. Kalau ada hadir, kalau tak dapat hadir nanti bab lain pula wakil. Lembu kedua, ni peguam pula lawyer. Semua lembu 2 semua lawyer semua contoh. Jadi disebutkan. Jadi peserta korban tu namanya dicatatkan semua. Jadi tak perlu mana kau punya lembu, mana itu jadi terjerumus ke dalam nazar nanti. Dia ada cara pengurusan dia. Itu kena taklimat panjang. Dan yang dengar taklimat tu pun taat. Kalau tak taat payah juga. Ni kita gini jangan tunjuk-tunjuk nanti jadi nazar. Mana tempat lain tak ada pun, sini je lah. Bawa tempat lain lah. Kita nak ngelakkan daripada awak tu jadi nazar, jadi wajib. Maka jadi wajib kan, awak memang nak kan. Dah bayar mahal-mahal 800 satu bahagian. Ni awak korban wajib tak boleh ambil. Apa? Mana dah bayar 800 tak dibagi. Tak bayar 1/3 sekilo pun tak dibagi. Saya dah janji dah dengan rumah ni nak masak apa ni, ya tak? Wah. Marah jadinya, ya tak? Jadi itu sebab ilmu ni fardu ain. Ilmu ibadat ni salah satunya korban fardu ain. Setiap orang wajib belajar untuk mengelakkan salah faham, gaduh dan sebagainya. Kalau tak ada ilmu tersebut, tak diulang kaji, tak tahu, jadilah pergaduhan. Baik, kita sambung. Waktu korban itu mulai dari naik matahari pagi hari nahar. Naik matahari itu maksudnya syuruk, waktu terbit matahari, habis waktu subuh. Hari nahar yang ini 10 Zulhijjah. Maknanya naik matahari itu, kemudian kalau dalam kitab Matla'ul Badrain diterangkan lebih perinci. Kalau tuan-tuan ada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, boleh semak. Kalau tak ada kat rumah nanti, kalau ada boleh semak. Ini kita Seragama Johor dulu. Ustaz, ni kitab ni berapa tahun? Kitab ni berapa tahun aja, tapi dah ramai yang pakai, di tangan ke tangan. Yang tangan pertama pakai dah habis, tak simpan, pinjam kat orang. Tak, dah saudara mara kawan apa semua, jadilah macam ni. Tampal-tampal tampal tu tak apa lagi. Minggu lepas saya sebut tu kan. Dalamnya awan larat penuh. Pasal apa? Kitab ni kosong, dia kata. Buatlah ketupat sikit ke apa. Pokok kelapa macam-macam. Kalau kitab tuan-tuan mungkin bersih. Ya tak? Ni kitab tak siapa-siapa, entah ni budak nakal ni kan. Ustaz punya ke? Bukan. Bukan. Ni nama dia siapa ni? Ada nama orang lain punya ni. Last sekali sampai kat saya, terima je lah. Baik. Kalau dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain ke surah 81, diterangkan lebih detail tentang waktu udhiyah tu.
Ke surat 80. Dan masuklah waktunya apabila naik matahari hari nahar. Naik matahari itu terbit matahari. Dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Sembahyang hari raya dan 2 khutbah. Lebih kurang 20 minit atau setengah jam. Maknanya andai katalah syuruk 7-5 minit sekarang 7-5 minit, maka tambah 20 minit jadi 7.25 lah. 7.25 tu ikut kitab sudah boleh sembelih korban. Tapi biasanya memang dilewatkan sedikit. Kenapa dilewatkan sikit? Kita sambung kitab Idaman Penuntut semula. Tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki. Lewatkan sikit. Itu yang afdal. Sebab tu dilewatkan sikit. Tapi kalau katalah tempat tu memang korbannya banyak, 100 ekor contohnya. Contohlah kalau 10 ekor pun sampai ke asar kadang. Kalau yang biasa ikut korban, kalau 10 ekor tu memang jejak asar. Pasal apa? Langkah pertama nak nombangkan lembu tu pun ambil masa. Senang je ni, ikat perut dia, nanti dia melutut. Teorinya memang senang. Cuba praktikal, bagi tali. Cuba buat macam mana nak sampaikan tali, nak ngelilit perutnya tu. Nak dekat aja dengan nendang. Ya tak? Bukan senang. Teori memang senang. Ikat je perut, nanti dia sakit perut, dia melutut. Kita ikatlah kaki yang lain pun semua kan. Dapat tombangkan. Ya, teori. Praktikalnya tu. Dah tombang tu, itu kena cepat-cepat tu. Satu ikat kaki, 4 kaki tu, kemudian timpa. Timpa itu kena meramai tu. Tapi jangan yang sama berat dengan lembu tu, patah tulang. Tak boleh. Pada-padalah timpa biar tak gerak tu kan. Itu tak ditimpa, tali terlepas, habis bangun balik. Baik. Jadi ambil masa. Kalau nak cepat, andai katalah nak buat cepat, betul-betul lepas sembahyang raya 2 khutbah terus boleh. Boleh dah masuk waktu. Tapi yang afdal lewatkan sedikit, iaitu kira-kira matahari naik sekadar 7 kaki. Dan berkekalan waktunya. Sampai bila waktunya? Hingga jatuh matahari. Jatuh matahari itu bukan kiamat. Matahari jatuh, Ustaz? Bukan. Maknanya terbenam matahari. Terbenam. Kenapa disebut jatuh? Ini bahasa kitab. Terbenam matahari. Bila terbenam matahari? Waktu maghrib. Hari 13 Zulhijjah. Maknanya 4 hari. 10, 11, 12, 13. Boleh. Kalau banyak ekor, selang-selang lah. Hari ni 5 ekor, esok 5 ekor, 5 ekor, 5 ekor. Boleh tak? Baik. Binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta. Yang bagus unta. Lembu aja sekarang seekor dah berapa? 5,000, 6,000. Unta entah berapa. Tuan-tuan yang ada pernah buat unta, tak tahu berapa. Lembu 5,000, 6,000. Ada yang tengok besar lah. Kalau yang pernah pergi dekat pengurusan tu, sebab 800 tu termasuk duit pengurusan. Kenapa nak menguruskannya tu? Mula-mula sekali nak memilih lembu. Pilih lembu bukan senang-senang. Pilih calon isteri pun susah lah. Pilih lembu. Ni lembu orang lagi kan. Pilih lembu. Macam mana pilih lembu? Pergi dekat pusat peternakan dia tu. Saya pernah pergi mana? Keluang. Nanti dia ada timbang dia. Dilepaskan seekor, naik atas timbang. Tengok dia kalau 800 ni berat lebih kurang 400 hingga 500 kg. Jangan lebih 500 harga dah naik, tak boleh 800. Kurang 400, itu dah kurus sikit. Jadi 400 hingga 500. Timbanglah. Timbang, tengok satu-satu. Tengok lembu tu, ciri-ciri dia kan. Yang cacat ke apa, tak boleh lah, tak terima. Tengok satu-satu. Dah pilih lembu, kang kos penghantaran lori. Kos tali. Alah, tali. Tali penting. Tali penting oi.
Tak cukup tali, atau talinya tak cukup panjang, bahaya. Atau tali tak cukup ketat, ikat. Pernah berlaku kat Kampung Ubi. Saya join dekat Kampung Ubi. Tali lembu ikat ala kadar. Alah, lembu je, bukannya pandai pun kat tali. Tak pandai main rumput je. Jangan main-main. Dia gap sikit-sikit daripada isyak ke subuh tu, lepas. Betul. Hari kejadian, mana lembu? Kalau cerita Piramli tu, motor hilang, tengok atas jumpa tak? Start atas pokok, atas bumbung motornya. Lembu mana atas bumbung, lagi tu hujung kampung. Macam mana? Kejar, dah dapat tangkap, dah kejar satu. Tangkap, ikat lah. Dah dapat ikat, nak bawa tu macam mana? Tak ikat. Kalau tak ikat lagi, ikat nak bawa macam mana? Pikul ke mamai pun mana kuat. Terpaksalah mobil drive lah kan, naikkan mobil drive, nak bawa ke tempat sembelih. Hati-hati, pengurusan susah. Kadang pernah berlaku juga tertukar lembu. Dia banyak tempat, banyak tempahan, tempat ni tempat tu, tertukar lembu. Sampai, tapi nasib baik yang yang pernah pengalaman saya tu dapat detect masa turun. Ini lembu ni lain ni. Yang tengok kemarin lain, dia warna ni sekian-sekian. Warna kena tahu. Hafal. Betul, tertukar. Nasib baik kampung sebelah aja. Walaupun aku kampung sebelah dah turun lembunya, nak naikkan lori tu, ya Allah ya Rabbi Karim, habis macam mana? Solat memang angkat. Badan atas dah tersalah. Ada tolak harga? Tak ada. Mana tolak harga? Awak ada salah ni, susah nak angkat. Tak ada tolak harga, tak ada. Harga tetap sama. Sama je lah. Baik, jadi pengurusan tu kita halalkanlah. Jangan apa mahal sangat ni. Jangan. Memang pengurusan dia agak rumit. Kita senang-senang je datang. Kadang wakil je bagi duit, wakil dah aku tahu daging aku dapat. Tak. Nak nguruskan sampai jadi daging masuk plastik 2 kilo tu, itu makan masa banyak tu. Berapa tenaga nak dia ni. Baik, sambung. Lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. 6 tak boleh. 8 tak boleh. Mesti kurang. Demikian juga lembu dan kerbau secara share. Share tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya berkongsi. Share. Dari itu boleh 1 atau 2 share untuk korban, dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Paling kurang dalam 7 bahagian tu 1 untuk korban. 6 lagi tak kisah untuk apa. Kalau nak korban semua pun boleh. Tak korban, memang nak makan. Kenapa nak makan daging korban fresh? Ada satu orang saya pernah jumpa dekat bengkel kereta tu, sementara nunggu betulkan kereta tu, dia menternak ayam. Pengalaman dia menternak ayam ni, dia kata, Dik, dia panggil saya Dik lah. Mana kenal ustaz ke apa kan. Orang nak tahu Dik, ni sebenarnya ayam ni, kita cerita pasal ayam lah. Kalau ayam ternak apa semua ni, dia kalau sakit ke demam ke apa, itu sembelih terus. Dah jangan banyak cerita. Kos nak mengubat dia tu lagi mahal, dia kata. Sembelih je dah. Jadi makna selagi sihat, dah jangan sembelih dulu. Biarkan dulu. Jadi makna yang jual-jual apa semua, itu dia punya pengalaman. Tak semua. Ustaz kata ni, ni semua yang jual-jual semua yang tak sihat, yang demam. Tak. Bukan. Itu pengalaman dia sendiri. Jadi kalau ada orang nak daging fresh, lembu yang sihat apa semua, dia suka dengan korban, dia join yang korban punya, tapi dia tak niat korban, rugilah kat situ kan. Pasal dia nak semua. Dia nak semua, tak boleh niat korban lah. Boleh dibenarkan. Dalam kitab Matla'ul Badran pun disebutkan, bukan setakat beli makan gitu saja. Disebut kat sini ni. Boleh dijual, makan, jual balik. Dia tak makan, dia nak jual balik pun boleh. Ataupun akikah pun boleh. Ada yang nak niat akikah, dibenarkan. Baik. Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6. Kalau nak korban unta, kena umurnya 5 tahun genap ataupun lebih.
genap ataupun lebih, masuk ke 6. 7 boleh lah, maknanya 5 tu paling kurang. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3, 2 tahun lebih, 2 tahun genap boleh, lebih pun boleh. Dan pada biri-biri berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Sekalipun belum cukup umurnya setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas pun boleh. Ini penternak kena ambil tahu. Berapa umur ni bang? Umur saya ke? Tak, umur lembu. Umur abang buat apa? Umur lembu? Umur lembu? Buat apa orang nak tahu umur lembu? Lah, macam mana ternak lembu tak tahu umur lembu? Tak? Kena tahu bang. Saya kan ternak lembu ni bagi makan je sampai besar, sampai masa korban jual aja. Tak bang, kena baca kitab juga bang. Penternak lembu pun kena baca kitab, kena belajar lah. Sebab tu Surah Agama Johor, Surah apa Johor ni, Kerajaan Negeri Johor tahun 1918 ditubuhkan Surah Agama Johor. Pasal apa? Ilmu fardu ain. Tauhid, fikih, tasawuf tu wajib. Jadi pemerintah Johor ketika itu atas nasihat Mufti Johor ketika tu, supaya diadakan sekolah agama lah. Tu tertubuhnya Surah Agama Johor. Jadi antaranya termasuk bab udhiyah ni. Baca kitab Matla'ul Badroin ni. Jadi penternak pun yang Surah Agama Johor kena tahu berapa umurnya. Ataupun kalau biri-biri, berapa gigi depan ni dah patah bang? Gigi? Tadi tanya umur ni, gigi pula. Memang macam tu lah bang. Oh iya ke? Tak maaf lah, saya tak habis Surah Agama kemarin. Tak habis Surah Agama kena dua kuliah Ustaz Aidil lah Ustaz. Ustaz apa bang? Ya. 2 batang gigi kalau apa biri-biri. Kalau dia belum umur setahun tapi 2 batang gigi depan sudah bersalin, boleh. Kalau belum bersalin giginya, dia ada gigi susu juga. Bukan manusia je gigi susu. Gigi susu manusia ni nanti cabut jadi gigi kekal. Siapa belum cabut lagi gigi susu, jumpa Dr. Selamat. Biar aku cabut lagi kan. Pasal apa? Gigi susu ni masalahnya kalau tak dicabut, nak cakap malu tapi cakap jugalah, macam gigi saya. Gigi saya ni kalau tuan-tuan tengok, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ke depan, belakang. Kenapa ni Ustaz gigi ni? Biasalah masa kecil, ibu suruh cabut, takut. Alah tak sakit, macam kena gigit semut. Alah tipu. Itu hari masa sunat pun sama, kata macam kena apa nama, gigit semut. Lain. Ini kena gigit kerengga. Kena semut kata. Jadi nak tipu balik. Ni gigi sikit je, lain gigit sikit je. Ini macam kena gigit semut. Tipulah. Tak cabut, dah tak cabut sampai besarlah gigi susunya. Sayang dah. Compang camping giginya ke depan ke belakang. Baik. Jadi apa nama ni? Biri-biri sudah bersalin 2 batang gigi walaupun belum setahun, lepas 6 bulan pun boleh. Lepas bersalin 2 batang giginya. Ini penternak kena ambil tahu. Tak kira lah binatang ternakan yang dia bela sendiri ataupun import. Awak dah tahu nak import, awak ambil lah maklumat lembu tu. Ni umur berapa bang? Awak ni, saya punya ternakan awak tanya, yang import pun awak tanya. Memanglah kena tanya. Dah syaratnya macam tu. Saya ni nguruskan lembu orang nak korban. Saya pun tak biasa tengok lembu. Ini tengok atas bawah tahu ni 2 tahun. Tengok atas bawah tahu kan. Manusia je tak tahu umur. Ya tak? Betul ke umur saya berapa? 17. Salah. 16. Wah tipu Ustaz, 16. Baik. Jadi kena tahu, kena rekod lah. Sambung Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Korban ni untuk Allah Ta'ala, ibadat. Kita sembelih tu untuk Allah Ta'ala, persembahkan pada Allah Ta'ala. Janganlah yang cacat. Awak aja bila bini tak nak yang cacat. Ya tak? Tak payah orang lain lah, awak sendiri macam mana? Sanggup tak? Nanti dululah. Kan? Nanti dululah apalah kan? Takkanlah korban
Yang cacat mestilah yang tak cacat. Seperti tiada bertelinga, tak ada telinga, tak boleh. Atau ekornya telah terpotong, ganas sangat agaknya, tak lari sana, ginjal-ginjal, orang Jawa kata ginjal-ginjal, ya tak, keratil je. Gerak sana gerak sini, lompat sana lompat sini, dah terpijak ekor kawan, putus ekor kawan, contohlah. Yang gila, lembu gila, kodong, patah kaki ke, patah ekor ke, kodong lah. Sangat kurus, dah macam tulang, tak boleh. Yang sangat kurus, kalau kurus saja diterima lagi. Sangat kurus, nampak pun macam jerangkung. Ni lembu ke jerangkung? Lembu lah, kurus sangat. Entah dia puasa je, tak boleh lah, kena paksa dia makan. Dia yang nak puasa, saya dah bagi makan, tak nak, tak boleh. Yang buta, macam mana nak tahu dia buta ustaz? Suruh baca ABC, itu manusia. Bagi roti pula, apa, rumput, nak tak dia makan, bagi rumput, diam je kan. Ini tak nampak ni, buta lah, dan sebagainya, cacat. Baik, dia ada huraian lanjut dekat sini, dekat kitab Matla'ul Badrain ni. Dia tambah sikit lah. Dan memadai, saya ambil yang tak sah dulu. Dan memadai sah, yang tak sah tadi sama. Dan memadai, yang ini sah diperbuat udhiyah dengan yang tiada bertanduk. Kalau tak ada tanduk boleh, sah. Dan yang patahnya, tanduknya patah, tak apa. Dan yang terlebih, yang terbelah telinga, terlebih pula, yang terbelah telinga, telinganya terbelah, dia tak terpotong, terbelah sahaja. Daging telinganya itu masih ada, cuma terbelah, sah. Dan yang tebuknya, kadang lembu ni dah namanya lembu kan, mana tahu nama sendiri kalau kita namakan pun. Mat-mat, mana ada, tak ada. Minta maaf siapa nama Mat ni, contoh. Ustaz ni tak ada nama lain ke? Mat, saya ni Mat, minta maaf itu yang terlintas kepala. Baik, jadi macam mana cara nak kenal lembu tu? Tebuk, ditebuk, buat macam name tag lah. Tebuk telinga tu kan. Kenapa telinga? Lain tak boleh ke? Yang lain tu daging, sakit. Telinga macam tindik orang kan. Kenapa buat pakai anting-anting kat telinga? Pasal nipis tu kan. Ada orang buat apa, anting-anting kat lidah? Ada. Itu yang cari penyakit. Tak sakit tu? Sakit, memang cari sakit. Baik, jadi tindik kat telinga, itu dibenarkan. Tebuk, dia tebuk, dia bukan potong, tak. Jika tiada hilang sesuatu daripadanya. Kalau tebuk macam tiket bas dulu tu, tebuk, itu hilang dagingnya, tak boleh. Dia tebuk yang macam jarum lah, macam anting-anting lah, tu kan, itu tak apa, dibenarkan. Dan yang tiada berekor, tak apa, dibenarkan. Yang ni kata tak ada berekor, itu kalau putus ekornya. Dan tiada berambang susunya, tak ada. Ini jantan betina, mana dia punya tu? Tak ada, sah. Dan yang tiada bergigi, sah juga. Ompong, lembunya ompong ni, boleh ke tak boleh? Boleh, memadai. Baik, sambung. Dan yang patah setengah daripada giginya patah. Dan yang tiada zakarnya, kerana tiada dimakan akan dia, tak apa, boleh. Ini jantan ke betina? Jantan, mana dia punya anu? Tak ada. Mana saya tahu. Boleh. Macam ni, saya penternak yang baca kitab, saya tahu ini boleh, dibenarkan. Boleh? Boleh. Dan yang dikhosikan ni memang sengaja dipotong. Bukan sunat tu kulit. Kita sunat kulit aja, ini potong habis. Biar tak apa nama ni, biar tak beranak, biar tak membiak. Orang kata sunat ni potong kulit, boleh lagi membiak, lagi banyak biaknya.
Dia bukan sunat macam manusia, dia potong habis. Sakit tu, sakit lah. Cuba awak kena, sakit. Tapi dibenarkan. Kenapa? Nanti ada sebutkan dikhosikan 2 bijinya. Yang dikhosikan tu bijinya dibuang. Pasal apa yang biji itu yang menghasilkan sperma tu kan? Kerana bertambah dagingnya. Bila binatang dikhosikan, dipotong dia punya bijinya tu, buah dia tu, dia bertambah daging. Kenapa? Nafsu untuk tu tak ada, nafsu untuk makan bertambah. Jadi dia nampak yang betina, nak makan, tak boleh buat apa-apa, nak makan aja. Jadi dagingnya bertambah. Tanbih, jaga-jaga, diselitkan sedikit. Harus, yang ini boleh dikhosikan, buang buahnya tu binatang yang dimakan pada ketika kecilnya. Contoh binatang yang dimakan lembu, kambing, unta, harus dibolehkan kita buang tu. Supaya apa? Supaya bertambah daging dia, nafsu makannya lebih. Dan haram dikhosikan binatang yang tiada dimakankan dia. Contoh kucing. Maka anak saudara saya nak bela kucing, tapi tak nak bela banyak-banyak, nak seko je. Apa dia buat? Dia senyap-senyap minta mak dia potong. Dah habislah keturunan kucing tu. Pasal apa? Dia supaya gemuk. Satu, supaya tak membiak. Nak bela kucing tapi tak nak dia membiak. Mana boleh? Tak boleh. Pandai dia senyap-senyap. Dah berlaku baru tahu. Dah macam mana nak cantum boleh, tak boleh. Tak, hati-hati tuan ya. Yang apa? Yang suka bela kucing, lagi apa? Kucing lah biasa kan. Ada bela harimau? Tak ada bela kucing. Jangan dikhosikan. Kalau nak, biarkan dia membiak. Memang itu dia punya fitrah dia. Baik, sambung balik kitab Hidaman Penuntut. Disyaratkan berniat kurban ketika menyembelihnya. Kalau orang yang berani, ada kemahiran, dah belajar cara sembelih, nak niat tu masa bila? Masa sembelih. Tapi dalam kitab Matlaul Badr ini diterangkan juga boleh juga sebelum nak sembelih tu. Bila dah sibuk nak sembelih, nak niat, takut dah tak ni, lagi lembunya gitu kan. Dah tak ingat niatnya. Pasal niat tu kan dalam hati kan. Jadi sebelum nak sembelih tu boleh juga sebut tu sunat lah. Yang wajib tu niat dalam hati. Niat korban tu. Itu kalau berani sembelih sendiri. Kalau tak berani, ataupun kan satu lembu kan 7 orang ustaz. Kalau 7 nak sembelih macam mana? Pegang ramai-ramai. Itu potong kek pun boleh lah. Potong kek pun tak boleh ramai kan. Seorang aja. Ini sembelih lembu 7 orang, 7 nak nyembelih, siapa nak pegang lembu? Jadi wakilkan seorang. Jadi kalau wakil macam mana? Sama ada sembelih sendiri atau wakil. Kalau wakil, yang tukang sembelih tu nak sembelih, kita yang buat korban niat masa dia nak sembelih. Ya Allah, ni korban aku. Tapi kalau tak hadir kena wakilkan niat. Dan niat ketika memberi wakil. Kita nak wakilkan kepada orang, contohnya tukang sembelih namanya Saif contohnya. Saif bin apa? Ada nama Saif? Tak, maaf saya main sebut je ni. Penting. Kalau ada nama Saif bin apa? Sekalilah jalan. Ada Saif bin apa? Tak ada. Tak ada. Saif bin Samad contoh. Minta maaf saya memang petik je maka kita niatkan, saya wakilkan, satu wakilkan sembelih, saya wakilkan niat korban ni kepada awak. Pasal saya masa sembelih tu saya tak ada, outstation. Maklumlah saya busy. Businessman, hari raya korban pun busy lagi kan. Jadi wakil, satu wakil sembelih, satu lagi wakil niat korban ketika itu. Jadi kalau kita sembelih sendiri, kita niat korban sendiri masa sembelih. Kalau kita wakilkan ke orang dan kita hadir, kita niat ketika si wakil tu tadi, siapa tadi? Saif bin Samad tadi contoh nama. Saya main petik je, minta maaf kalau kena.
Sa'ib bin Samad tadi dia nak sembelih, maka ketika itu kita niat. Kalau kita tak dapat hadir, maka satu kita wakilkan sembelih, yang kedua kita wakilkan niat. Jadi si tukang sembelih Sa'ib bin Samad ni tadi akan sebut, ini udhiyah Doktor Selamat, ini udhiyah doktor itu, ini udhiyah doktor ini. Nombor pertama kan semua doktor kan, contoh tadi. Sebutkan ini udhiyah 7 orang, selesai dia mulalah sembelih. Baik, sambung lagi kitab ni ringkas tuan tak apa, kita baca ringkas dulu Haram makan korban wajib, yang tadi ulangan jadi jaga-jaga jangan sampai kita sebut atau tunjuk ini korban saya, ini itu korban apa, jangan sebut. Diam ajalah. Kalau kawan tanya, ustaz macam mana? Mana lem korban kau? Adalah. Alah kau ni jawablah, ngaku pun nak berahsia. Dia paksa-paksa, ustaz, diam aja. Pasal yang menanggung tu kita. Dah selesai makan apa semua, nanti dah dapat makan, aku sebenarnya lembu korban aku yang warna hitam tu, warna coklat tu contoh kan. Apa pun tak beritahu. Pasal gini-gini sebut kitab kan. Dah lepas tu dah makan apa semua, selesai bolehlah cakap. Baik. Haram makan korban wajib. Pasal apa haram makan korban wajib? Bahkan hendaklah disedekahkan kesemuanya. Sikit pun tak boleh ustaz? Tak boleh. KONTOL nya pun tak boleh ustaz? Tak boleh. Alah saya nak buat ubat kuat. Tak boleh. Lantarlah ustaz. Katilah saya bukan boleh paksa pun. Saya cakap aja tak boleh. Kalau nak juga ya macam mana kan. Saya cuma sampaikan. Baik. Kadang orang dia tak, daging tak nak, dia nak yang tu. Macam-macam lah. Kata ni khasiatnya ustaz. Ini sebab anak saya ramai berderit kata. Contohlah. Macam-macam kadang. Ada yang nak apa? Kulit. Ini biasanya benda-benda macam ni hilang tanpa diketahui. Dia time bila? Time dah siap semua nak ngemas. Yang ni tadi 7 ekor kan? Kok KONTOL ni kok 6 aja? Itu untung 6. Saya silap dia 7 tak ada. Ustaz ni sebut benda tu je. Ini memang terjadi. Benda tu nak dibuang, ada yang ambil. Suka sangat tu. Tahu kenapa? Tak apa rasa tahulah. Lagi apa? Kulit. Lagi apa? Macam-macam lah. Kalau korban tu jadi korban wajib, wajib sedekahkan kesemuanya. Tak boleh ambil. Itu kalau kita sendiri yang tukang buat korban. Kalau kita yang bukan buat korban, nakkan benda-benda macam tu, kena minta izin. Kena minta izin. Pasal apa? Itu hak orang yang buat korban. Kena tanyalah. Kalau nak senang, pihak pengurusan cakap, ini bahagian sekian-sekian ni nak sedekahkan sekali tak? Boleh, kalau boleh diniatkan sedekah lah. Jadi siapa-siapa yang nak boleh terus ambil. Pihak pengurusan kena macam tu. Jadi memudahkan urusan. Kalau tak bergaduh. Bergaduh. Kita dah belajar ni hak orang yang buat korban, malah kita sendiri yang buat. Ada yang mencari benda tu. Ni mana? Ini kena minta izin dulu. Itu tentang bergaduhnya tu. Maka tenaga kerjanya separuh dah hilang. Dah lah. Bagi tu pun tak nak. Dah baliklah habis. Dah tinggal berkerat je kan. Maka melapah tak habis lagi. Baik. Jadi untuk mudah, yang buat korban ni, suruh niatkan sekali sedekah benda-benda Allah tu. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Kalau korban sunat kita makan sebahagian. Dalam kitab ni sebut sebahagian. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, Matlabul Badroin pun dia tak sebut berapa banyak sebahagian tu. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, ini arwah atuk saya dulu ajar kitab ni, imam dekat kampung Parit Tengah Benut, sama pula kampung Selamat. Ni kitab Sabilul Muhtadin Litafaquh fi Amriddin, bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Ni disebutkan berapa sebahagian tu? 1/3. Dibenarkan. Kalau korban sunat dibenarkan ambil 1/3. Baik.
Manakala yang bakinya 2/3 lagi disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin. Boleh tak masak dulu? Tak boleh. Tak boleh ke Ustaz? Siang miskin tu nak masak, dia tak ada alam, tak boleh. Kenapa? Dalam kitab Matla'ul Badrain dia kata sini surat 81 tengah-tengah tu, dan wajib bersedekah atas kaul yang asahnya, yang kuatnya, dengan daging yang mentah lagi basah kepada fakir dan miskin. Kenapa kena basah dan mentah? Supaya boleh ditasarufkan dia. Ditasarufkan dia tu dipelbagaikan. Orang miskin ni, daging-daging ni dia kata, daging ni aku tak makan pun aku masih hidup. Aku jual daging ni buat beli pampers anak aku lagi bagus. Bukan pampers, orang miskin tak pakai pampers lah, pergi lampin. Kain lampin. Tahu kain lampin? Tak tahu, tak tahu. Jumpa tak jumpa? Saya jumpa. Bukan anak saya pakai, adik dulu. Ingat tak? Ingat lagi kecil-kecil tu kan, mak suruh Dil, salinkan tu adik kau berak. Alah, tak ada orang lain ke nak suruh? Dan kau seorang abang, pergilah nyalinkanlah lampin kan, basuh. Kadang kuning dah disental, digosok, kuningnya tak hilang. Macam mana? Koyak dia kan lipat-lipat. Dia koyak sebahagian sini, dia lipat-lipat segi-segi tu boleh pakai lagi. Koyak-koyak pun pakai lagi lampin. Tu orang miskin. Ustaz nak cerita ustaz miskin lah dululah. Baik. Jadi daging tu wajib diserahkan pada fakir miskin mentah. Pasal apa? Boleh ditasarufkan, boleh dipelbagaikan. Kalau dia nak makan, biar dia masak. Kalau dia nak jual, itu hak dia. Kau ni aku dah bagi, kau tak makan, kau jual pula tak boleh. Itu memang hak dia. Kita kena tahulah. Jangan kita marah pula. Betul-betul lepas kita bagi, dia terus jual. Kau nak ni berapa? Betul-betul kat situ juga dia jual. Memang dia nunggu-nunggu, betul tak? Jangan marah, memang itu hak dia. Baik. Jadi mentah-mentah kepada fakir miskin, atau diberi kepada orang kaya. Ustaz, orang miskin tak ramai, orang kaya yang ramai. Kalau orang kaya sebagai hadiah. Jadi orang yang buat korban, kalau kita buat korban, kita niatkan. Kalau orang tu miskin, kita niatkan sedekah. Kalau orang tu kaya, kita niatkan hadiah. Baik, bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya. Itu dah jadi hak milik dia. Ia boleh buat apa dia punya suka. Senang bahasa kitab. Dia boleh buat apa dia suka. Sama ada hendak makan sendiri, boleh. Atau diberi orang, dia tak nak. Tak apa dia dengki sangat kan. Kita yang bagi, dia tak nak. Tak nak lah. Bagi orang lain. Boleh, memang hak dia. Atau dijual, boleh. Dan sebagainya. Orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin. Itu tak boleh kita letak syarat. Ni aku bagi daging, kau jangan jual, kau makan, tak boleh. Baik, sambung. Haram dijual korban oleh yang empunyanya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya. Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Kita yang buat korban, daging tu haram kita jual kalau kita niat korban. Kalau kita memang nak jual, jangan niat korban. Tapi rugilah. Rugi dekat situ pahala korban. Kalau kita niat korban, tak boleh jual, haram kita jual daging. Atau tulangnya, Ustaz, tulang orang tak makan Ustaz, saya jual. Tak boleh. Atau kulitnya, alah Ustaz, kulit nak buat apa? Tak boleh. Ada orang dia buat kulit buat apa? Selain kompang, kompang dia kambing kan, baru ni. Kalau lembu buat jidur boleh lah. Bunyi dung dung tu kan. Kompang tak jadi kompang. Kompang kambing kan. Baru pang pang pang. Kulit lembu buat kompang, tak pang 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 ni. Baik. Kulit ada yang masak buat apa? Keropok. Saya pernah jumpa. Pernah rasa kulit keropok. Keropok kulit lembu. Yang tak pernah carilah. Biasa orang seberang ada buat kulit lembu, buat keropok, dikeringkan tu, potong-potong macam buat popia tu, popia cheese ke apa tu kan. Yang apa ni, popia cheese? Tak, keropok kulit lembu. Tak jadilah. Orang Malaysia dengan kulit lembu tak makan. Atau bulunya. Bulu orang tak makan Ustaz, saya jual. Buat apa baju sejuk ni? Musim hujan ni Ustaz, tak boleh.
Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Sian dia ustaz, dia sembelih dia ustaz, 7 ekor ustaz. Penat dia. Kang saya suruh ustaz sembelih kang. Tak bagi upah kang macam mana? Jangan niat upah, niatkan hadiah kepada orang kaya kalau dia kaya, niatkan sedekah kalau dia orang miskin. Oh, macam tu je Alah kan sama je ustaz, kita bagi juga niat membezakan ibadat. Satu orang dia berdiri baca Al-Fatihah, rukuk, sujud tapi tak niat, sah tak sembahyang? Tak sah. Begitu juga walaupun benda tu niat sahaja berlainan tetapi dia ada nilai dalam agama. Baik. Jadi ada cara untuk bagi upah tapi kita tak niat upah. Caranya kita belajar. Bila kita belajar kita tahulah caranya. Baik, sambung. Tiada sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Saya nak buatkan korban untuk ustaz lah, saya tak izinkan. Tak boleh lah. Ustaz ni belagak, orang nak buat korban untuk dia tak izinkan. Biasa kalau orang nak buatkan untuk kita, kita izinkan je lah. Apa masalahnya? Kita yang dapat pahala korban tu. Tapi kalau orang tak izinkan, tak sah kita buatkan. Kecuali bapa atau datuk harus, yang ini boleh membuatkan korban untuk anak dan cucunya daripada harta bapa atau datuk itu sendiri. Tiada sah diperbuatkan korban untuk orang yang sudah mati kecuali ia ada berwasiat. Ketika itu baharu sah diperbuatkan korbannya. Dia tak, kena ada wasiat daripada si mati baru sah kita buat korban. Bila sudah diperbuatkan, wajib disedekahkan ke semua sekali. Kalau kita buatkan korban untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu tak boleh kita ambil. Kena sedekahkan semua. Orang yang membuatkan itu, duit siapa? Duit orang hidup lah. Orang hidup. Orang yang membuatkan itu, kecuali kalau yang meninggal dunia tu ada meninggalkan harta, dia wasiat, harta aku ni buatkan korban. Orang yang membuatkan itu tiada boleh makan bagi dirinya atau orang-orang yang dalam tanggungannya, kerana dalam hukum tidak diluluskan seorang itu bersifat memberi dan dia juga bersifat menerima. Habis ringkas, secara ringkas bab korban kat situ. Saya tambah sedikit daripada kitab Sabilul Muhtadin, muka surat 230, 2 juzuk yang kedua 230. Dan makruh bagi orang yang menghendaki berkorban, siapa-siapa yang ada niat korban, makruh apa? Menghilangkan suatu daripada rambutnya dan janggutnya dan kukunya dan sekalian bulu badannya, daripada misai dan kumis dan bulu ketiak dan bulu ari-ari dan lainnya di dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah hingga dikerjakannya akan korban. Ini hukumnya makruh, tak haram. Jadi kalau siapa-siapa ada niat korban mulai 1 Zulhijjah sampailah 10 hari bulan Zulhijjah tu hari korban, dah sembelih korban dia, barulah sunat potong rambut, sunat potong kuku, janggut taklah sunat potong janggut ketika tu. Tetap makruh juga. Bulu-bulu badan, misai, bulu ketiak, bulu ari-ari, barulah sunat dicukur, dipotong. Maka sunat baginya bahawa jangan dihilangkannya akan suatu daripada yang demikian itu. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW artinya lebih kurang, apabila kamu lihat akan bulan Zulhijjah dan menghendaki seorang daripada kamu bahawa berkorban, maka hendaklah ditahaninya dirinya daripada menghilangkan sekalian rambutnya dan kukunya. Telah meriwayatkan akan dia Muslim. Kenapa kena tak potong bulu-bulu tu semua? Bermula hikmah pada demikian itu sebab apa? Supaya syamil, sempurna, maghfirah, keampunan, dan merdeka daripada api neraka bagi sekalian suku-suku anggotanya. Tapi ini hukumnya makruh lah kalau dah tak tahan. Jadi kalau nak potong sebelum 1 Zulhijjah tu potong, siap-siap. Ni tak? Macam PKP, 3 bulan tak gunting rambut. Ini jadinya.
Dia tak potong lagi ni, takut lagi pergi rambut. Jadi sebelum satu Zulhijjah potong kuku, rambut dan sebagainya kalau nak potong. Kalau masa 1 hingga 10 Zulhijjah potong juga makruh saja, taklah haram. Kalau tak tahan potonglah. Baik, kadar ni saja.